Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar-pelajar. Okey, bertemu kembali kita dalam mata pelajaran Seni Visual 970/2 STPM berkaitan dengan lukisan pengkaryaan. Okey, untuk hari ini cikgu nak mengajar kamu tentang proses melakar. Proses untuk membuat lakaran. Lukisan pengkaryaan iaitu lukisan format 1, masa diperuntukkan selama 3 jam. Okey, untuk proses melakar, terdapat 3 perkara yang perlu pelajar tekankan, iaitu berkaitan dengan yang pertama, lakaran, yang kedua, nilai tone, dan yang seterusnya, jalinan dan tone berfokus. Okey, untuk lakaran. Di sini pelajar-pelajar hendaklah mengetahui dan belajar tentang bentuk dan struktur asas objek. Kemudian sifat objek, perspektif, kadar banding dan keseimbangan. Okey, ini untuk proses yang pertama iaitu proses lakaran. Okey, pelajar-pelajar hendaklah mengetahui tentang bentuk dan struktur asas sesuatu objek, sifat objek, perspektif, kadar banding dan keseimbangan. Yang kedua, pelajar-pelajar hendaklah mengetahui nilai dan tone. Pencahayaan, gelap dan cerah. Yang ini pelajar boleh menggunakan pelbagai teknik yang kita dah belajar dalam tajuk-tajuk yang lepas. Okey, seterusnya pelajar akan menghasilkan jalinan dan tone berfokus dan juga kekemasan. Okey, terdapat 3 proses penting. Okey, kita lihat satu-satu, satu persatu. Ini adalah bentuk dan struktur asas bagi sesuatu objek. Okey, ianya terdiri daripada bentuk-bentuk geometri seperti silinder, kon, spera dan sebagainya. Di sini pelajar hendaklah mahir dalam menghasilkan bentuk-bentuk tersebut dan juga mahir dalam menghasilkan tone bentuk-bentuk geometri yang pelajar lihat di hadapan. Ianya sangat penting kerana setiap objek yang akan pelajar lukis nanti dalam setting adalah berasaskan daripada bentuk-bentuk geometri tersebut. Ini adalah contoh rangka ataupun struktur asas objek. Jadi pelajar hendaklah memahami bentuk rangka tersebut supaya apabila pelajar melukis, maka terhasillah bentuk yang menampakkan 3D objek tersebut. Ini adalah contoh objek iaitu ceret yang berasal daripada bentuk dan struktur asas objek yang kita telah pelajari, iaitu jika pelajar lihat ceret tersebut ianya berasal daripada bentuk silinder. Namun begitu, bahagian bawahnya agak lebih besar dan bahagian atasnya lebih kecil. Di sini kita bolehlah membuat bulatan pada bahagian bawah lebih besar dan bulatan bahagian atas. Bahagian atas kita buat kecil dan kemudian kita akan menyambungkan bahagian tepi. Maka terjadilah bentuk ceret seperti yang pelajar lihat ini. Begitu juga pada bahagian hujung. Hujung ceret tersebut juga berbentuk silinder. Ini adalah satu lagi contoh lakaran yang berasaskan daripada bentuk dan struktur asas sesuatu objek. Jika pelajar lihat pada karya tersebut, terdapatnya ceret, buah apple dan beralaskan dengan kain. Bentuk asas buah apple dan juga ceret tersebut adalah daripada bentuk bulatan. Yang kedua, pelajar akan lihat garisan-garisan pada buah apple dan juga ceret tersebut. Ini adalah
untuk menunjukkan struktur asas objek tersebut. Oleh itu, pelajar hendaklah memahami dan mempelajari tentang bentuk-bentuk asas dan juga struktur asas objek tersebut, kerana ini akan memudahkan pelajar untuk menghasilkan tone, jalinan dan seterusnya, menghasilkan lakaran yang lebih realistik dan lebih nampak 3D ataupun 3 dimensi. Tajuk yang kedua, kita akan belajar tentang sifat objek. Terdapat banyak sifat objek, contohnya sifat objek lembut, keras, luksina, bersinar dan sebagainya. Ini adalah contoh sifat objek yang lembut, iaitu kain. Dalam penghasilan bentuk objek yang lembut, garisan yang dihasilkan hendaklah secara beralun-alun berbanding dengan objek yang keras yang lebih garisannya lebih lurus. Jadi saya harap pelajar cubalah menghasilkan membuat lakaran objek-objek yang lembut. Ini adalah contoh lakaran berkaitan dengan objek yang lembut, iaitu lakaran kasut. Okey, ianya menampakkan kelembutan. Contoh yang paling jelas kita lihat pada tali kasut tersebut, garisan yang nampak beralun-alun. Begitu juga pada pada kain, kain kasut tu. Ini pula adalah contoh lakaran berkaitan dengan sifat objek yang keras. Contohnya seperti batu, tin minuman, cawan dan juga pengasah pensel. Okay. Dalam menghasilkan objek yang keras, garisan yang dihasilkan hendaklah lebih lurus, berpenjuru, supaya menampakkan objek tersebut seperti satu objek yang keras, kaku. Ini adalah contoh lakaran sifat objek yang keras. Contohnya seperti kayu, bungkah kayu, papan, besi, semuanya adalah objek yang keras, di mana garisan yang dihasilkan hendaklah lebih lurus berbanding dengan objek yang lembut. Seterusnya ialah sifat objek yang luksina. Contohnya seperti kaca. Okey, kita boleh melihat objek yang terdapat di belakangnya. Namun begitu, kemungkinan objek tersebut nampak lebih kabur. Contohnya seperti gelas, gambar yang pertama tersebut. Adanya, kita dapat lihat air, air dalam gelas tersebut. Ini adalah sifat objek yang luksina. Kita boleh nampak objek di belakang. Yang kedua, sifat objeknya adalah yang licin. Selalunya kaca ni dia licin. Jadi kita hendaklah membuat pembalikan cahaya yang lebih terang. Tone di situ kita dapat lihat adanya tone yang terang, iaitu daripada cahaya. Ini adalah contoh lakaran tentang objek-objek luksina, iaitu seperti gelas dan juga botol. Seperti yang pelajar ketahui, sifat luksina ialah cahaya dapat menembusinya. Maka di sini kita dapat lihat objek yang berada di belakang. Namun begitu, kemungkinan objek tersebut nampak agak kabur. Contoh di sini pelajar dapat lihat di antara botol dan juga gelas. Botol tersebut berada di belakang gelas. Namun begitu, kita masih lagi dapat lihat bentuk botol tersebut. Yang kedua tentang objek luksina juga adalah satu permukaan yang licin.
Jadi di sini pelajar hendaklah membuat pembalikan cahaya, cahaya yang terang. Dan juga terdapatnya tone, tone gelap, terang dan sebagainya lah. Seterusnya, sifat objek yang bersinar. Objek yang bersinar ialah terdiri pada objek yang dihasilkan selalunya daripada stil seperti periuk, besen dan sebagainya. Objek yang bersinar ialah satu objek yang berkilat. Di sini kita hendaklah membuat pembalikan cahaya yang agak terang. Contohnya kita lihat pada besen tersebut terdapatnya sinaran cahaya yang begitu terang. Yang kedua, kita juga dapat kena hasilkan pembalikan bayang daripada persekitaran. Contohnya pada ceret yang berada di atas tersebut. Ini adalah satu objek yang bersinar iaitu periuk yang dihasilkan daripada stil. Seperti yang pelajar ketahui, stil ini adalah satu objek yang berkilat. Okey, di sini pelajar hendaklah menghasilkan satu reflect daripada cahaya yang begitu terang. Okey, bahagian yang putih itu adalah pembalikan cahaya yang begitu terang. Kemudian pelajar boleh menghasilkan tone, tone pada periuk tersebut. Kemudian pembalikan daripada environment ataupun daripada persekitaran periuk tersebut. Di sini terdapatnya bayang-bayang lah. Bayang-bayang daripada persekitaran periuk tersebut. Ini adalah contoh lakaran sifat objek yang bersinar. Jika pelajar lihat pada karya tersebut, terdapatnya pembalikan cahaya yang begitu terang, sinaran cahaya yang begitu terang dan juga terdapat tone pada bekas tersebut. Dan juga terdapatnya pembalikan ataupun bayang daripada persekitaran objek tersebut. Ini adalah satu lagi contoh lakaran sifat objek yang bersinar. Jika pelajar lihat pada karya tersebut, terdapatnya satu bentuk seperti ceret. Okey, di sini terdapatnya sinaran cahaya yang begitu terang pada ceret tersebut. Kerana objek tersebut adalah objek yang bersinar dan berkilat, maka di sini pelajar hendaklah menghasilkan tone sinaran yang begitu terang dan juga terdapat pembalikan ataupun bayang. Bayang daripada kain, daripada tempat pemegang ceret tersebut. Seterusnya, untuk pelajar memahirkan melukis, membuat lakaran, pelajar hendaklah tahu tentang perspektif. Apa itu perspektif? Perspektif ialah ukuran sesuatu objek berdasarkan ruang. Contohnya, ruang objek yang berada di hadapan adalah lebih besar daripada objek yang berada di belakang ataupun yang jauh. Apa yang pelajar telah belajar di sekolah mungkin terdapatnya perspektif 1 titik lenyap, 2 titik lenyap dan 3 titik lenyap. Jadi pelajar hendaklah tahu dan mengaplikasikan perspektif tersebut dalam menghasilkan sesuatu karya supaya ianya lebih nampak lebih realistik. Ini adalah contoh lakaran yang mencirikan perspektif. Jika kita lihat objek tersebut, bongkah kotak yang terdapat pada karya tersebut, yang 4 segi itu, di bahagian belakangnya nampak lebih kecil.
Berbanding dengan bentuk di hadapan. Jadi di sini kita dapat melihat perspektif. Tajuk seterusnya ialah berkaitan dengan kadar banding. Jadi untuk menghasilkan satu karya yang lebih realistik, pelajar hendaklah mengetahui tentang kadar banding. Apa itu kadar banding? Kadar banding adalah perkadaran yang sama di antara sesama objek yang berdasarkan pada setting ataupun objek yang sebenar. Ini berarti pelajar hendaklah menghasilkan lakaran mempunyai kadar banding yang sama seperti objek yang pelajar lihat. Iaitu perkadaran ini adalah seperti seperti saiz objek tersebut, lebar, tinggi di antara objek-objek yang terdapat dalam setting tersebutlah. Ini adalah contoh dalam menentukan kadar banding setting yang terdapat di hadapan pelajar. Contohnya pelajar hendaklah mengukur menggunakan pensel seperti yang pelajar pelajari dengan guru-guru di sekolah. Iaitu kita gunakan pensel daripada jarak jauh kita cuba ukur objek tersebut. Dari segi lebar, tinggi, saiz sesuatu objek, supaya setting yang kita lukis adalah sama seperti setting yang sebenar. Ini satu lagi contoh yang menentukan kadar banding sesama objek. Kadar banding dari segi saiz, iaitu tinggi, lebar di antara sesuatu objek. Ini adalah contoh lakaran dalam menentukan kadar banding. Selepas pelajar membuat ukuran atau pemerhatian tentang kadar banding objek tersebut, iaitu di segi tinggi, lebar bagi setiap objek, barulah pelajar akan membuat lakaran asas berdasarkan kadar banding yang pelajar lihat. Selepas itu barulah pelajar memperjelaskan garisan objek-objek tersebut. Seterusnya barulah pelajar akan menghasilkan tone dan juga jalinan. Ini adalah contoh lakaran setting yang menentukan kadar banding. Okey, jika pelajar lihat pada lakaran yang pertama, yang pertama pelajar hendaklah menentukan kadar banding setiap objek yang terdapat pada setting. Yang pertama iaitu di segi ketinggian. Jika pelajar lihat botol tersebut adalah lebih tinggi daripada mangkuk dan lebih tinggi daripada cawan ataupun bekas yang berada di belakang tersebut. Kemudian pelajar akan menentukan kelebaran. Jika pelajar lihat dalam lakaran ini, mangkuk adalah lebih lebar daripada botol dan lebih lebar daripada cawan dan juga daripada bekas yang berada di belakang. Jadi pelajar hendaklah membuat penelitian setiap objek supaya lakaran yang pelajar hasilkan mempunyai kadar banding yang sama seperti yang pelajar lihat di hadapan. Tajuk yang kelima atau yang terakhir dalam proses lakaran ialah berkaitan dengan keseimbangan. Keseimbangan ialah berkaitan dengan kedudukan setting ataupun komposisi setting. Sama ada terletak di tengah atau di bahagian tepi. Atau juga kita kenali sebagai nisbah keemasan. Apa itu nisbah keemasan? Nisbah keemasan ialah nilai keindahan dalam lukisan.
Okey, contoh di hadapan pelajar boleh lihat contoh nilai keemasan dalam bentuk tiga segi. Nilai keemasan dalam bentuk bahagian tepi dan juga di tengah ataupun center. Namun begitu, dalam menghasilkan lakaran, pelajar hendaklah memasukkan semua objek yang berada dalam setting. Yang kedua, tentang kedudukan objek. Objek yang dihasilkan hendaklah tegak, iaitu tidak condong ataupun berat sebelah. Oleh itu, pelajar hendaklah menghasilkan satu garisan lurus daripada atas hingga ke bawah untuk menentukan sebagai panduan pelajar menghasilkan objek tersebut berada dalam kedudukan yang tegak. Ini adalah contoh lakaran dalam menentukan keseimbangan objek. Jika pelajar lihat, semua objek yang dilukis, dia menggunakan satu garisan lurus daripada atas hingga ke bawah. Apabila pelajar menghasilkan satu garisan lurus tersebut, ianya sebagai panduan, panduan asas untuk pelajar menghasilkan satu objek yang nampak tegak. Ini sebagai sebagai anggaran pelajar saja, sebagai panduan pelajar untuk menghasilkan satu objek. Sebab itu pelajar perlu menghasilkan satu garisan lurus daripada atas ke bawah. Ini adalah satu lagi contoh lakaran yang menentukan keseimbangan. Garisan lurus akan dihasilkan daripada atas hingga ke bawah untuk menentukan keseimbangan objek yang dilukis supaya ianya nampak lebih tegak. Garisan daripada atas ke bawah adalah lebih penting dan lebih utama kita hasilkan untuk objek-objek yang lebih tinggi, objek yang panjang, supaya objek yang kita hasilkan tersebut tidak menyerong. Ini adalah contoh lakaran yang menentukan keseimbangan. Jika kita lihat pada lakaran yang kedua, terdapatnya pelbagai objek yang tegak, yang tinggi. Jadi di sini pelajar hendaklah menghasilkan satu garisan lurus daripada atas hingga ke bawah untuk menghasilkan satu lakaran objek yang nampak tegak. Berbanding kalau pelajar tidak menghasilkan garisan tersebut, kemungkinan salah satu objek tersebut nampak serong ataupun sengit. Nampak sengit. Nilai dantun merupakan proses yang kedua dalam menghasilkan lakaran, iaitu apabila pelajar telah memahami tajuk yang kita pelajari sebelum ini seperti bentuk, struktur asas objek, sifat objek, perspektif, kadar banding dan keseimbangan, barulah pelajar akan menghasilkan nilai ataupun tun setiap objek. Berdasarkan karya di hadapan, objek di hadapan pelajar, cahayanya adalah daripada arah kanan objek. Di sini pelajar hendaklah menghasilkan tun yang paling cerah di sebelah kanan objek, kemudian yang cerah, berbayang gelap, pantulan cahaya dan juga bayang objek. Bayang objeknya mestilah di sebelah kiri sebab punca cahaya di sebelah kanan. Ini adalah contoh lakaran yang menentukan nilai ataupun tun sesuatu objek. Jika pelajar lihat pada karya di hadapan, punca cahaya adalah datangnya daripada tengah.
Oleh itu, tone yang cerah hendaklah menghadap ke arah cahaya dan tone yang gelap adalah yang berada di belakang cahaya tersebut. Okey, jika pelajar lihat dalam karya ini terdapat pelbagai teknik yang digunakan untuk menghasilkan nilai dan tone seperti tone teknik titik, teknik garisan, gosok dan sebagainya. Ini juga lakaran yang menentukan nilai ataupun tone objek buah apple tersebut. Okey, di sini pelajar boleh lihat cahaya datang di sebelah kiri, sebelah kiri objek. Kemudian di situ terdapatnya tone yang cerah, iaitu yang menghadap kepada cahaya, manakala tone yang gelap di belakang tersebut, di belakang objek tersebut, dan terdapatnya tone ataupun bayang, terdapatnya bayang. Okey. Jika kita lihat dalam karya lakaran ini, kemungkinan cahaya berada di sebelah kiri dan ke belakang sedikit. Sebab itu bayangnya terdapat di sebelah kanan hadapan objek tersebut. Ini adalah contoh lakaran setting yang menghasilkan nilai dan tone yang agak baik. Terdapatnya bayang, tone yang cerah, tone yang gelap dan sebagainya. Seterusnya kita akan lihat pula kepada jalinan. Jalinan nilai mengikut kontur. Di sini pelajar hendaklah menghasilkan jalinan. Ini yang terakhir sekali. Pelajar dalam menghasilkan jalinan, pelajar mestilah memahami kontur, struktur sesuatu objek yang pelajar lukis. Contohnya tangan tersebut, ianya mengikut kontur. Jadi di sini kita dapat lihat bentuk tangan kita yang bentuk yang sebenar, bentuk seperti silinder. Ini adalah contoh bagaimana kita menghasilkan nilai dan jalinan berdasarkan kontur. Jika pelajar lihat pada buah pisang tersebut, nilai dan juga jalinan dihasilkan berdasarkan kontur buah tersebut, iaitu seperti bentuk silinder. Apabila pelajar menghasilkan tone dan juga jalinan berdasarkan kontur, maka kita akan dapat lihat bentuk buah pisang tersebut seperti bentuk yang sebenar. Ini adalah contoh penghasilan nilai dan jalinan berdasarkan kontur. Maka di sini kita dapat lihatlah bentuk asal objek tersebut. Contohnya seperti bentuk silinder pada cawan, pada objek yang berada pada lukisan yang kedua tersebut, dan juga terdapatnya bentuk empat segi. Ini adalah satu lagi contoh penghasilan nilai dan jalinan berdasarkan kontur. Supaya objek yang kita hasilkan menampakkan bentuk asalnya. Akhir sekali, apabila pelajar menghasilkan nilai dan tone dan juga jalinan mengikut kontur, maka terhasillah lukisan yang lebih realistik, yang lebih menarik dan menampakkan tiga dimensi.
Seterusnya kita akan lihat pula proses lakaran untuk satu setting ya. Langkah yang pertama, pelajar akan menghasilkan lakaran asas bentuk geometri, iaitu seperti silinder, bulatan, empat segi dan sebagainya berdasarkan setting yang terdapat di hadapan. Langkah yang kedua ialah pelajar akan membuat lakaran berdasarkan kadar banding yang pelajar perhatikan. Kemudian pelajar akan menentukan keseimbangan dan akhir sekali di segi perspektif. Langkah yang ketiga, pelajar akan menghasilkan dan memperjelaskan semula lakaran objek yang pelajar lukis. Kemudian pelajar akan menentukan tone, segi cerah, gelap dan juga bayang berdasarkan arah cahaya. Akhir sekali pelajar akan memperjelaskan tone, memperkemaskan lagi jalinan supaya objek yang dihasilkan menampakkan lebih realistik. Seperti yang pelajar lihat pada lakaran di hadapan. Ini adalah karya akhir selepas pelajar mengemaskan nilai, tone dan juga jalinan supaya karya tersebut nampak lebih realistik. Oleh itu, sampai sini sahaja untuk hari ini dan saya harap pelajar akan memahami dan pelajar banyak membuat latihan supaya memahirkan pelajar untuk membuat lakaran setting. Sekian, terima kasih. Bertemu kita kembali dalam video yang akan datang.